تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab solat berjemaah. Hadis ke 120. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ightasala yawmal jum'ah wa massa min tibin in kana indahu wa labisa min ahsani thiyabih summa kharaja hatta ya'tiyal masjid fayarka' in bada lahu wa lam yu'dhi ahada summa ansata idza kharaja imamuhu hatta yusalliya kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ah al-ukhra. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat dan dia memakai wangi-wangian sekiranya dia memilikinya dan dia memakai pakaiannya yang paling baik, kemudian dia keluar pergi ke masjid, lalu setibanya di masjid dia bersalat sunat sekiranya ada masa serta dia tidak menyusahkan sesiapa pun, kemudian dia tidak bercakap apa-apa sehingga imam datang dan menunaikan solat, maka itu semua menjadi kafarah baginya untuk tempoh antara Jumaat ini dengan Jumaat yang telah lalu. Musnad Ahmad. Alhamdulillah tuan-tuan ya. Hari ini kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk solat, itu solat berjemaah. Hadis yang ke-120. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Ayyub, Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang mana Rasulullah bila dia berhijrah ke Madinah, dia menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari sementara nak buat Masjid Nabawi, nak buat bilik Nabi, jadi dia duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan tuan-tuan kalau yang mana ada pergi ke Turki tu, nama Abu Ayyub ni kelima lah, dia ada masjid nama dia Masjid Ayyub, dia disemadikan di sana. Okey, hadis ni daripada Abu Ayyub Al-Ansari, maksudnya orang Madinah. Disebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ni ada beberapa perkara berkaitan tentang Jumaat. Hadis ni dia menceritakan kepada kita adab-adab pada hari Jumaat yang mana benda tu kita buat, kita akan dapat apa? Akan dapat keampunan Allah selama 7 hari. Daripada satu Jumaat kepada satu Jumaat dapat keampunan Allah. Ada adab yang perlu kita ikut pada hari Jumaat, kemudian dapat keampunan 1 minggu. Apa dia? Jadi Nabi kata yang pertama, irtasala yaumal Jumaah. Yang pertama pada hari Jumaat ni kita mandi. Mandi hari Jumaat. Maksudnya mandi sunat hari Jumaat tu nak pergi solat Jumaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa massa min tibin in kana indahu. Dia memakai wangi-wangian. Massa min tib in kana indahu. Dia pakai wangi-wangian. Lepas dah mandi, ambil wangi-wangi tu, pewangi tu pakailah. Jenis wangi-wangian atar ke apa kan, itu yang kedua. Kemudian kata Nabi, wala bisa, yang ketiga wala bisa min ahsani siyabi. Yang ketiga dia pun dah pakai wangi-wangian, lumur pada badan. Carilah baju yang paling cantik. Yang ketiga, cari baju yang paling cantik dia pakai. Itu yang ketiga. Kemudian kata Nabi, summa kharaja hatta ya'tiyal masjid. Yang keempat, baru dia keluar daripada rumah, dia menuju ke masjid. Yang keempat. Kemudian kata Nabi yang kelima, fayarka'a in bada lahu walam yu'dha ahada. Dia pergi sampai masjid, dia semayang solat sunat 2 rakaat. Itu yang kelima. Kemudian
Walam yu'za ahada. Yang keenam, dia ni dia tak menyusahkan orang. Tak menyusahkan orang, tak mengumpat orang kan. Dia pergi tu, tak adalah dia datang ke masjid, duduk sembang dekat belakang dulu, pergi ngumpat orang lah, ngumpat orang itu sampai masjid itu tak kena, ini tak kena, mana imam tak ada, Bilal tak ada, kenapa ini kotor, kena petik cicak berterabur kan. Dia banyak pula komen dia kan. Kalau jenis kaki macam ni, dia tak dapat lah benda ni. Maksud dia datang solat sunat 2 rakaat, kemudian wala yu'za ahada, dia tak menyusahkan orang apa. Tak apa, kalau apa-apa dia nampak ada kotor, dia bersihkan, dia bantu. Itu perangai dia. Itu yang keenam kata Nabi. Walam yu'za ahada. Kemudian yang ketujuh, summa ansata. Dia datang masjid, adab dia ni. Summa ansata iza kharaja imam. Hatta summa ansat. Kemudian dia duduk ke masjid tu, dia diam. Tadi dia kata dia tak ganggu orang. Tak salah. Yang ketujuh ni, dia duduk dekat masjid dan kadang dia diam. Diam, duduk, dia berzikir. Dia tak buat bising. Tak adalah pergi duduk, sembang pula tu. Duduk, cari sana, cari orang tu, usik orang tu, usik orang ni. Ansat, kata Nabi. Dia duduk diam-diam, lepas salat, duduk, tak kacau orang, dia diam. Diam, dia berzikir sendiri. Itu yang ketujuh. Iza kharaja imamu hatta yusalliya. Kemudian imam pun keluar. Maksudnya dia datang tu sampai imam keluar. Imam khatib lah. Dia naik dekat mimbar. Katakan dia datang pukul 12. Pukul 12 dia sampai 12.30. Kata 12.30 tu dia duduk. Duduk lepas solat tu dia zikir. Sampai imam naik khutbah. Sebelum ni kalau kita belajar bab solat Jumaat tu, bila bercakap ketika khutbah, yang tu dibincangkan. Yang ni tak, dia sampai tu nak tunggu khatib naik tu, yang tu dia diam. Itu yang ketujuh. Kemudian kata Nabi, hatta yusalliya. Yang ketujuh, itu yang ketujuh. Yang ke-8, yusalliya. Sampailah dia sembahyang Jumaat. So ada 8 benda yang dia buat dalam hadis ni. Kata Nabi, kanat kafaratun, bagi dia dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lima bainaha wa bainal jum'ah al-ukhra. Antara satu Jumaat, lepas saja solat Jumaat tu, kemudian dia dapat keampunan pada Allah sampai Jumaat yang akan datang. So 7 hari dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berapa perkara? Ada 8 perkara. Adab-adab hari Jumaat yang perlu kita ikut. Kalau kita nak dapat keampunan lah. Kalau kita ni menjenis kaki lok-lok, kaki sembang, tak dapat lah tu kan. Ni kalau kita nak, insyaAllah tuan-tuan, kita fahami hadis ni, amal dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya Rasul. Salam.